Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ashram bin Muhammad Rashid, penolong pegawai perubatan U29 yang bertugas di Jabatan ORL Hospital Taiping. Hari ini saya nak present tentang epistaxis berkaitan dengan salah satu penyakit ataupun keadaan yang kita kata emergency lah, in ENT. Yang ni epistaxis, pengetahuan asas untuk para medik sajalah. Maksudnya dia secara basic saja. Kita tengok slide yang pertama. Seterusnya ialah definisi. Definisi ni kita nampak definisi dia adalah nasal bleed. Nasal bleed ataupun pendarahan daripada hidung. Biasa kita nampak lah berlaku dekat kecemasan ataupun dekat KK. Dekat KK yang mana berlakunya pendarahan pada hidung secara spontaneous. Seterusnya ialah lokasi yang berlakunya pendarahan tersebut. Lokasi ni dia ada pendarahan pada bahagian anterior dengan bahagian posterior. Bahagian anterior dengan posterior. Apa dia itu? Bahagian anterior ni kalau kita nampak dia ada kawasan di bahagian hadapan hidung yang kita kenali sebagai Little's area ataupun Kisselbach plexus. Kisselbach plexus ni kalau kita tengok dekat bahagian rajah tu, bahagian dia adalah tempat pertemuan di mana pertemuan salur darah utama iaitu internal carotid artery yang kemudiannya bertemu pada branch iaitu branch superior labial artery, greater palatine artery, kemudian anterior ethmoidal artery, posterior ethmoidal artery dengan sphenopalatine artery. Kejadian pendarahan pada anterior ni paling kerap berlaku dalam mana-mana pendarahan lah, iaitu pendarahan di kat hidung, epistaxis, iaitu terdiri daripada 70% kes daripada jumlah kes epistaxis adalah terdiri daripada anterior, dan dia paling kerap terjadi pada kanak-kanak dan kebanyakan kesnya adalah disebabkan oleh trauma lah. Sebab kanak-kanak ni biasanya dia akan banyak bergerak, naik basikal, berlari, panjat, dia akan jatuh dan menyebabkan pendarahan dalam hidung. Dan satu lagi, kanak-kanak dia suka memasukkan sesuatu dalam hidung lah, dia jadi foreign body. So foreign body ni dia boleh menyebabkan epistaxis pada bahagian anterior. Dan pada orang tua pula, biasanya pun kebanyakan ni disebabkan oleh trauma. Contoh dia kemalangan, accident, MVA ke, ataupun bergaduh ke, dia akan menyebabkan nasal bone fracture lah. Dan pendarahan pada bahagian anterior ni dia mild dan mudah dikawal lah. Seterusnya kita tengok pada bahagian yang posterior. Posterior ni kita namakan sebagai Woodruff plexus. Plexus tu tempat pertemuan darah lah. Tadi anterior dia adalah branch yang di bahagian anterior. Branch yang sama juga keluar pada bahagian posterior, cumanya dia bahagian posterior punya branch yang terdiri daripada lateral dan internal branch of artery, ethmoidal artery. Kemudian lateral branch of posterior ethmoidal artery juga. Satu dekat bahagian anterior, satu dekat bahagian posterior, tapi dia bahagian lateral side dekat ethmoidal artery. Kemudian dia juga terjadi bersambung dengan sphenopalatine artery. Dan itu semua arteri-arteri ni adalah daripada branch daripada internal carotid artery juga. Kes posterior bleed ni dia jarang terjadi. Dia jarang terjadi, dan 30% daripada jumlah epistaxis tu terjadi pada bahagian posterior. Kebiasaannya terjadi pada kes yang 40 tahun ke atas lah, 40 tahun ke atas, dan condition dia boleh jadi life threatening. Dan ada orang boleh jadi hypovolemic shock kerana posterior bleed ni. So posterior bleed ni kena tangani segera lah. So bila berlaku nasal bleed pada bahagian posterior ni, dia akan kita perlu atasi dia dengan segera. Seterusnya etiologi dia ada beberapa faktor lah. Yang pertama, faktor setempat. Contoh dia seperti trauma, jangkitan, infection, kemudian foreign body, kemudian neoplasma dan juga vaskular. Disebabkan benda-benda itulah. Trauma ni biasalah MVA ke, assault ke, apa-apalah yang berkaitan dengan kecederaan. Kemudian disebabkan jangkitan pada bahagian dalam hidung. Jangkitan pada dalam hidung. Contoh dia biasa terjadi ialah rhinitis lah, acute rhinitis yang menyebabkan kering
Bila kering dia jadi pendarahan dalam hidung. Kemudian foreign body biasanya kanak-kanak lah, bila masuk dalam hidung dia akan jadi masalah pada nasal mucosa ataupun nasal membrane dan menyebabkan berlakunya pendarahan. Okey, kemudian faktor sistemik. Faktor sistemik ni biasa terjadi pada bahagian bahagian posterior yang disebabkan oleh vaskular ataupun koagulopati. Vaskular ni ataupun vaskular dengan koagulopati ni terjadi disebabkan penyakit lah. Contoh dia penyakit yang ada atherosclerosis ataupun hypertension. Okey, so jadi bila hypertension dia akan ada masalah dengan vaskular. Vaskular dia akan dilate, dan bila dilate dia tu capai tahap maksimum dan menyebabkan tekanan terlalu tinggi menyebabkan salur darah menjadi pecah, ataupun burst lah. Burst. Koagulopati ni kegagalan berlakunya pembekuan salur darah. Pembekuan salur darah tu terjadi tidak dapat terjadi, menyebabkan pendarahan tu berlaku. Kalau biasanya terjadi disebabkan oleh pesakit yang akan ada ambil aspirin, salur darah pecah, dia tak sempat nak tutup dan berlaku pendarahan seterusnya lah, dan menyebabkan pendarahan tu berterusan. Okey, baik, yang seterusnya ialah cara kita nak manage epistaxis ni. Kita ada beberapa cara lah biasanya yang kita gunakan ENT. Yang pertama dia Trotter's method ataupun Trotter's maneuver. Yang kedua dia nasal packing. Yang ketiga dia artery cauterization. Yang keempat dia artery ligation. Kita tengok satu-satu apa dia. Trotter's method ni biasa yang paling senang guna untuk nasal bleed epistaxis pada bahagian anterior, iaitu dengan cara kita picit hidung, tunduk kepala ke bawah dan ais di kepala. Dilakukan selama lebih kurang 5 hingga 20 minit dan dia sangat efektif dan memberhentikan darah secara serta-merta lah. Kadang-kadang tak sampai 20 minit pun dia dah berhenti. Sangat berkesan untuk anterior bleed. Kemudian yang seterusnya nasal packing. Nasal packing ni kita boleh buat dalam beberapa keadaan lah, dalam beberapa cara. Contohnya plain ribbon gauze. Plain ribbon gauze ni warna putih lah, tak ada apa-apa. Kemudian bib ni bismuth iodized paraffin paste yang biasanya digunakan dalam operation lah. Tapi boleh digunakan untuk nasal packing di dalam keadaan epistaxis. Juga kita boleh gunakan surgical patties. Surgical patties ni jarang ada dekat luar lah, biasanya di dalam dewan bedah. Dan dia adalah gauze yang sintetik lah, gauze sintetik yang digunakan oleh surgeon untuk pack dekat kawasan yang terbabit sahaja. Tapi kalau kata ribbon gauze, kita boleh tengok kat rajah tu, itu cara kita packing ribbon gauze dengan betul. Dia mesti memenuhi nasal cavity, nasal cavity, rongga hidung, supaya mampatan daripada ribbon gauze tu akan memberhentikan pendarahan. Seterusnya kita tengok nasal packing cara lain. Nasal packing yang ini, kita tengok ni, nasal packing yang ini dia menggunakan balloon. Yang ni dalam rajah ni kita tengok dia balloon epistaxis balloon nama dia. Nampak dia ada satu balloon besar dan satu balloon kecil. Balloon besar tu untuk anterior packing, balloon kecil belakang tu untuk posterior packing. Dan dia ada dua valve. Dua valve tu tujuan dia bila kita packing, kalau kita nak guna anterior packing saja, kita boleh pack bahagian hadapan, gunakan satu valve untuk besarkan balloon bahagian hadapan saja. Tak perlu sampai dua-dua balloon digunakan. Baik, seterusnya nasal packing yang menggunakan Foley's catheter. Baik, Foley's catheter yang ni kalau kita tengok dalam rajah ni, dia boleh menggantikan balloon yang epistaxis balloon. Sebab epistaxis balloon tadi tu dia agak susah untuk didapati lah. Jadi kita gunakan Foley's catheter ni untuk posterior bleed saja. Kalau tengok jarak rajah tu, A tu kita masukkan kateter. Kemudian kateter tu boleh dikeluarkan pada mulut, ataupun boleh juga masuk terus ke bahagian nasopharynx. Kemudian isi udara dekat dalam dia tu, dan boleh juga balut dengan gauze kat situ lah. Boleh balut dengan gauze, ataupun tak nak balut dengan gauze pun boleh, tak ada masalah. Letak pada bahagian dalam nasopharynx tu. So jadi bila ditarik dan diisi dengan udara, jangan isi dengan air. Kalau isi dengan air, jika berlaku pecahan kepada balloon tu, dia menyebabkan air masuk dalam paru-paru. So jadikan guna udara sahaja untuk packing. So jadi packing tu dia akan beri pressure kepada posterior nose dan menyebabkan pendarahan tu berhenti.
Okey, sebab pendarahan pada bahagian posterior ni kebiasaannya terjadi pada bahagian inferior lateral of nasal turbinate. So dia dekat bahagian belakang dan bawah ni lah, belakang dan bawah bahagian nasopharynx. So jadi tekanan perlu diberi kawasan tu lah. Okey, yang seterusnya nasal packing menggunakan rapid rhino. Okey, rapid rhino ni dia sejenis balon juga. Cumanya dia dibalut dengan sejenis gel foam. Gel foam ni apabila dia masuk dalam nasal cavity, so dia bila dia bertemu dengan cecair ataupun darah, so dia akan memberi satu kesan gel dekat bahagian pendarahan, dan pendarahan tu akan dapat diberhentikan kerana ada gel tersebut yang membentuk coagulation particles yang memberhentikan pendarahan. Okey, balon tu pula, kalau perasan dekat situ pun ada dua valve kan. Dua valve tu pun samalah untuk balon di bahagian belakang dengan bahagian depan. Dan kebanyakannya digunakan untuk bahagian depan lah, bahagian depan sebab itu paling banyak, dan diisi dengan udara juga. Okey. Kemudian seterusnya hemostasis. Okey, hemostasis ni kita boleh lakukan, biasanya dilakukan dalam dewan bedah lah, dewan bedah, dan kita gunakan beberapa benda lah. Contoh dia macam ni, Surgicel. Surgicel ni apabila kita letak dekat tempat pendarahan, dia akan membentuk coagulation particles juga yang akan menutup salur darah dan seterusnya memberhentikan pendarahan. Seterusnya hemostasis menggunakan Surgisponge. Surgisponge ini dia sejenis macam span lah, dia macam span yang apabila diletakkan di dalam hidung, dia bertemu dengan cecair, dia juga akan membentuk seakan-akan gel yang membentuk coagulation particles dan seterusnya membentikkan pendarahan. Okey, seterusnya sama juga ni, Nasopore. Nasopore ni tak ada beza sangat dengan Surgisponge, cuma harga je lah. Okey, Nasopore ni mahal berbanding dengan Surgisponge. Nasopore ni satu sekeping tu harga dia lebih kurang dalam hampir RM70 ke RM80 lah. Okey. Baik, seterusnya hemostasis menggunakan cauterization. Okey, artery cauterization ni kita boleh lakukan biasanya dekat bahagian anterior lah. Anterior yang paling mudah untuk dilakukan kat klinik. Biasanya kita akan gunakan yang pertama chemical cauterization, yang kedua dia heat cauterization. Chemical cauterization ni kita gunakan bahan kimia, contoh dia seperti asid lah. Okey, asid kita letakkan pada bahagian pendarahan dan dia akan burn salur darah yang seterusnya akan menyebabkan salur darah itu mati dan tiada pendarahan akan berlaku. Contoh chemical yang digunakan dekat ENT, kita gunakan silver nitrate 30% dan juga trichloroacetic acid 10%. Okey, heat cauterization ni biasanya kita akan gunakan ni lah. Kita akan gunakan kita akan gunakan diatemi. Okey, diatemi bipolar ataupun monopolar lah. Okey, itu biasanya dilakukan dekat dewan bedah. Okey, seterusnya hemostasis yang kita gunakan artery ligation. Okey, kalau kita tengok dalam rajah tu nampak macam besi-besi tu kan. Okey, yang besi tu dia adalah sejenis klip yang kita panggil sebagai liga clip, di mana bila kita akses dengan endoskopik kamera dekat dalam dewan bedah, so kita dapat bersihkan kawasan yang terbabit dan kita boleh cari arteri yang terlibat dan kita ligate arteri tu kiri dan kanan. Seterusnya dia dapat memberhentikan pendarahan. Sebab kita dah ikat lah, dia umpama dia kita ikat guna suture juga, cumanya bezanya kita gunakan klip. Sebab apa? Lebih mudah untuk kita ikat lah. Okay, sebab apa? Hidung hanya boleh masuk satu arah. Kalau nak jahit kena tarik kedua-dua arah. Okay, jadi itu sebab kita gunakan klip. Okey, itu hemostasis. Jadi seterusnya yang ini nursing care. Untuk nursing care, kita selepas pesakit yang berlaku pendarahan dalam hidung, kita perlu buat nasal douching. Nasal douching ni iaitu cuci dalam hidung lah. Dia berbeza dengan dressing, sebab kalau dressing kita akan gunakan kapas ataupun gauze. Nasal douching hanya menggunakan pancutan air saja. Itu dengan guna alat-alat tertentu lah. Dia ada botol dia yang menggunakan udara dan air yang dicampur dengan garam, kemudian dipancutkan ke dalam hidung dengan tekanan tertentu. Boleh juga guna syringe, cumanya tekanan dia tidak tepat. Okey. Nasal douching ni tujuan dia untuk kita bersihkan semua blood clot yang menyebabkan terkumpulnya pada bahagian belakang dan mengelakkan
berlakunya jangkitan. Kemudian nasal booster chart. Nasal booster chart ni tujuan dia bukan apa, sebab dia untuk memantau pendarahan yang berlaku. Okay, kalau dekat ward dia ada nasal booster chart ni untuk catat berapa banyak pendarahan yang ada dekat bolster tu. Sama ada dia soak atau fully soak atau half soak. Kemudian warna dia, warna merah betul ke ataupun hanya sekadar serous discharge. Dan benda tu semua perlu dicat untuk tujuan pemantauan doktor. Okey, cara nak pakai bolster ni, bahagian depan bolster tu nampak macam ada bantal peluk kan. Okey, itu dia letak di bahagian hidung sini lah, bahagian hidung sini. Kemudian yang bahagian yang ada terbuka rongga kat tepi tu kan, dua-dua kiri dengan kanan, disangkut dekat telinga lah. Jadi macam ear loop. Okey, disangkut kat telinga. Kemudian dibiarkanlah. Okey, kita panggil dia nasal bandage. Okey. Kemudian kita perlu rekod lah vital signs. Tujuan dia bukan apa, sebab kalau berlaku jangkitan, kita akan tahulah dia akan berlaku macam ada kenaikan pada temperature. Okey. Kemudian kalau ada BP tu, BP dia kita boleh tahulah kalau kata berlaku jangkitan, mungkin BP dia akan berubah daripada yang kepada tinggi sikit lah, ataupun dia punya pulse rate dia akan jadi tachycardia. So dia kat situ kita boleh pantau lah, maksudnya dia berlaku jangkitan ataupun tidak. Ataupun kalau contoh pendarahan berterusan berlaku yang kita tak nampak dekat dalam hidung kan. Okey, so jadi kita nampak lah BP dia low. BP low tapi dia tachycardia. Okey, so kita kat situ kita boleh tahulah. Kemudian skin color. Okey, skin color sama ada dia pucat ke ataupun merah ke. Okey. Kemudian kita perlu pantau post nasal drip, iaitu sama ada pasien selalu sangat berdeham ataupun menelan. Dia banyak sangat menelan. Sebab itu kalau berlaku macam tu, maksudnya berlaku pendarahan yang berterusan lah kat dalam tu, kat dalam hidung posterior ataupun anterior. So kat situ kita kena pantau lah. Sebab apa? Bila pendarahan tu berterusan berlaku, sakit akan mengalami nausea dan mungkin akan muntah semula, dan berlaku tekanan pada bahagian salur darah dan menyebabkan pendarahan baru yang berlaku. Dan ataupun pendarahan yang terlalu banyak akan menyebabkan hypovolemic shock. Okey, baik. Okey, cuma sekadar itu. Okey. Semua ni adalah nota daripada post basic perawatan otorhinolaryngology lah. Okey. Untuk pengetahuan semualah. Okey, baik. Sekadar itu daripada saya. Okey, semoga dia bermanfaat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.